Bimbang tentang gout? Cubalah Eural, pengalkali air kencing yang berkesan. Eural, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Kilas Fakta 13 Januari 2022 bersama dengan saya Nur Syah Mama Amin. Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO disifatkan memberi isyarat bahawa Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob akan dijadikan watak utama mewakili parti itu pada PRU15. Ketua UMNO Ketere Anwar Musa dalam kenyataannya berkata, ini sekaligus menunjukkan bahawa Ismail merupakan calon Perdana Menteri daripada parti itu. Menurut Anwar, ini secara tidak langsung menunjukkan MKT UMNO memberi isyarat bahawa tradisi parti akan terus dipertahankan. Katanya dalam UMNO, seseorang yang diangkat sebagai Perdana Menteri akan disokong oleh parti untuk mengambil alih kepimpinan sebagai Presiden. Tambahnya, dia percaya MKT tidak akan berlengah untuk mengadakan pemilihan parti. MKT UMNO malam tadi memutuskan bahawa Perhimpunan Agung UMNO 2021 akan diadakan pada 16 hingga 19 Mac depan susulan ditangguhkan akibat bencana banjir. Ahli MKT Razlan Rafi'i bagaimanapun mengesahkan kepada Malaysia kini bahawa tiada pemilihan parti akan diadakan pada Perhimpunan Agung itu nanti. Razlan berkata fokus utama UMNO ketika ini adalah persiapan bagi menghadapi pilihan raya yang boleh berlaku pada bila-bila masa. Berita seterusnya. Satu sapina telah dikeluarkan terhadap Azam Baki untuk hadir ke jawatan kuasa pilihan khas Parlimen bagi agensi-agensi di bawah JPM pada Rabu depan. Ia berhubung dakwaan pemilikan saham Ketua Pesuruhjaya SPRM itu dalam dua buah syarikat sehingga mencetuskan kontroversi. Menurut ahli PSC Chan Fung Hin, mereka diberitahu bahawa Setiausaha Dewan Rakyat Nizam Maidin Bacha telah menulis surat kepada Azam untuk memintanya hadir. Bercakap kepada Malaysia Kini, Chan berkata dia difahamkan hanya Azam akan hadir ke mesyuarat itu. Katanya terdapat peruntukan dalam Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 untuk menetapkan perintah kehadiran mana-mana saksi. Menurut Chan sebelum ini, Jawatan Kuasa Pilihan Khas Kesihatan, Sains dan Inovasi juga telah memanggil Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Katanya PSC yang dipengerusikan oleh Ahli Parlimen Kuala Krai, Abdul Latif Abdul Rahman sebelum ini tidak membentangkan laporan mesyuarat dengan agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri. Bagaimanapun kata Chan, mesyuarat kali ini mungkin berbeza. Sementara itu, seorang lagi ahli PSC, William Leong berkata, laporan PSC akan dibentangkan di Dewan Rakyat selepas siasatan berhubung pemilikan saham Azam itu selesai. Terdahulu, Azam memfailkan saman fitnah terhadap pemberi maklumat Lalita Kutnaratnam yang telah menulis mengenai pemilikan sejumlah sahamnya. Perkara itu disahkan oleh Peguam Azam, Megad Abdul Munir dalam satu kenyataannya semalam. Menurut Megad, Lalita tidak membalas surat tuntutan anak guamnya yang dikeluarkan pada 6 Januari. Sebaliknya, dia telah mengeluarkan kenyataan akhbar yang diterbitkan di akaun Twitternya. Sehubungan itu, Peguam itu berkata, Azam memfailkan saman ini sebelum tamat tempoh 14 hari dari tarikh surat tuntutan dikeluarkan bagi menjaga reputasi dan kedudukan profesionalnya. Azam sebelum ini telah mengeluarkan surat tuntutan kepada Lalita melalui peguamnya yang menuntut permohonan maaf dan ganti rugi 10 juta ringgit. Lalita sejak itu berkata dia mempertahankan laporannya di sebuah portal dan mengkritik percubaan SPRM untuk melibatkan polis untuk menyiasatnya. Megad berkata dengan tuntutan mahkamah ini, Azam hanya menegaskan haknya seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Azam juga percaya ia akan memberi Lalita hak dan peluang yang sama untuk mempertahankan dakwaannya di mahkamah dan bukannya terlibat dalam penghakiman oleh media. Timbalan Ketua UMNO Putrajaya Tun Faisal Ismail Aziz berharap panel rayuan UMNO dapat menyimak semula hukuman pergantungan keahlian selama 6 tahun ke atasnya. Tun Faisal berkata dia berpuas hati dengan prosedur dilaluinya ketika bersemuka dengan panel itu semalam berhubung penggantungan keahliannya. Pada 28 Mac tahun lalu,
bekas pengarah Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa itu digantung daripada UMNO selama 6 tahun. Surat penggantungan itu dikeluarkan selepas MKT UMNO mengesahkan keputusan yang dibuat Lembaga Disiplin Parti pada 8 Mac kerana melanggar tata etika parti. Utusan Malaysia sebelum ini melaporkan bahawa Ketua UMNO Putrajaya Tengku Adnan Tengku Mansur mengatur laporan disiplin terhadap Tun Faisal kerana dipercayai mengkritik Presiden Parti Ahmad Zahid Hamidi. Tun Faisal sebelum ini mengkritik Zahid dan pemimpin parti lain yang menyokong untuk mengakhiri kerjasama dengan Bersatu. Bercakap kepada Malaysia Kini, Tun Faisal berkata penggantungan selama 6 tahun terhadapnya tidak wajar kerana dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata kesat terhadap Presiden ataupun membuat tuduhan yang tidak berasas. Pening, tangan dan kaki kebas, letih. Ini mungkin tanda peredaran darah kurang baik. Cubalah Thomson Activated Ginkgo dengan teknologi aktivasi dari Jepun yang menghancurkan ginkgo biloba dan melekat pada dinding usus untuk penyerapan lebih baik bagi membantu memperbaiki peredaran darah. Kawalan kualiti memastikan ia mudah larut dengan daun muda ginkgo dari Jepun. Untuk peredaran darah yang lebih baik, cubalah Thomson Activated Ginkgo. Ini adalah Medifax untuk Thomson. Kita ke perkembangan berikutnya. Hakim kanan yang dikaitkan dengan dakwaan gangguan seksual mendakwa terdapat konspirasi untuk menjatuhkannya oleh beberapa individu dalam Jabatan Kehakiman Syariah. Ini menurut laporan polis oleh Hakim Muhammad Naim Motar yang merupakan Ketua Pengarah jabatan itu dan juga Ketua Hakim Syari'i Malaysia. Dalam laporannya, Naim menafikan sekeras-kerasnya dakwaan bahawa dia melakukan gangguan seksual terhadap seorang wanita yang telah berkahwin di rumahnya seperti yang didakwa. Naim juga mendakwa ini bukan percubaan pertama untuk menjatuhkannya, malah individu yang sama cuba mengaitkannya dengan seorang wanita lain tetapi ini dikatakan tidak berjaya. Polis sebelum ini memulakan siasatan terhadap seorang hakim kanan yang didakwa cuba mencabul kehormatan seorang wanita dengan berbaring dalam keadaan berbogil di dalam bilik tidurnya. Menurut laporan berita, kejadian didakwa berlaku pada Ogos 2020 ketika hakim berkenaan melawat rumah wanita itu yang tinggal bersama suaminya. Hakim itu pada bulan yang sama membuat laporan balas polis dengan mendakwa wanita berkenaan telah membuat laporan polis palsu terhadapnya. Sementara itu, Peguam Akberdin Abdul Kadir yang mewakili Naim memberitahu Malaysia Kini bahawa hakim itu juga akan menyaman ahli politik Luqman Nur Adam atas tuduhan memfitnah. Dalam laporan polis malam, Naim berkata tuduhan Luqman terhadapnya telah mencemarkan imej dan integritinya serta berniat jahat. Peminat bola sepak tanah air bersedih selepas dikejutkan dengan pemergian bekas pemain kebangsaan Subhagat Singh pada usia 61 tahun. Mendiang yang lebih dikenali sebagai Shebi Singh disahkan meninggal dunia akibat sesak nafas ketika berbasikal di Iskandar Puteri, Johor semalam. Sepanjang beraksi untuk skuad Harimau Melaya bermula pada tahun 1982, Shebi telah mewakili negara di 3 temasya sukan Asia selain meraih emas dan gangsa di Sukan C. Di arena domestik, Shebi dikenali sebagai pemain pertahanan kental sepanjang kerjayanya bersama Johor, Kuala Lumpur, Pahang dan Negeri Sembilan sebelum mencipta nama sebagai personaliti televisyen bermula tahun 1997. Mendiang juga pernah berkhidmat sebagai penasihat global di Blackburn Rovers pada tahun 2012. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang berduka dengan pemergian bintang bola sepak itu mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang menerusi catatan di Facebook. Menteri Belia dan Sukan Ahmad Faizal Azumu turut mengucapkan takziah atas pemergian beliau dan menyifatkan pemergiannya sebagai satu kehilangan besar buat negara. Pasukan Johor Darul Takzim JDT dalam hantaran di media sosialnya turut mengucapkan takziah kepada keluarga mendiang. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Nusyaha Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.